Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, saya Azim Wafiq dari Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist SES ingin menyampaikan syarahan saya yang bertajuk Adab Terhadap Pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, adalah bagi Bani Israel, mereka diuruskan urusannya oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain akan datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun akan ada ramai para khalifah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberitahu kepada kita secara jelas tentang keperluan mempunyai autoriti dalam menguruskan hal ehwal manusia. Ini merupakan satu fitrah dalam kita berpolitik. Kita mahukan seseorang yang tepat memimpin kita dan menguruskan hal kita. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 26, sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil bekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. Ayat ini menceritakan tentang seorang wanita yang mencadangkan kepada nabinya, yang mencadangkan kepada ayahnya untuk mengambil Nabi Musa bekerja dengan mereka. Dua kriteria yang perlu diambil untuk bekerja ialah kuat dan amanah. Kuat di sini bukan sekadar kuat fizikal, tetapi orang yang mempunyai kemampuan dalam konteks pekerjaannya. Contohnya, sekiranya dia seorang pemimpin yang kuat, bagi dia bermaksud dia mampu untuk menjadi pemimpin itu sendiri dengan pengetahuan politiknya yang cukup, kemahiran bertutur yang baik dan sebagainya. Kedua ialah amanah. Amanah ialah orang yang berintegriti. Dia tidak membohong dan dia juga tidak menipu dengan pekerjaannya. Sesungguhnya, kedua-dua kriteria ini perlu ada pada seseorang dalam bekerja di apa jenis sektor sekalipun. Dalam politik, ekonomi, undang-undang dan lain-lain. Bayangkan sekiranya salah satu tidak ada. Contohnya, seseorang itu ada kemampuan berpolitik tetapi tidak berintegriti. Dia tidak amanah. Maka dia akan mengambil kesempatan dengan pengetahuan dan kemahiran dia untuk menipu dan membohong. Sekiranya seseorang itu amanah tetapi tidak mempunyai kemampuan, dia pula akan menjadi mangsa kepada penipu dan pembohong tadi. Sebab itulah dua kriteria ini wajib ada pada seseorang. Dalam konteks ini ialah politik dan kepimpinan. Rasulullah SAW bersabda, tidak harus bagi tiga orang yang berada di tengah-tengah bumi yang lapang bermusafir, melainkan mereka mesti melantik salah seorang daripada mereka sebagai pemimpin. Riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Logik mudahnya, sekiranya ada konteks tiga orang bermusafir, dia pun digalakkan untuk memilih seorang ketua atau pemimpin dalam konteks organisasi, persatuan, syarikat dan politik. Yang pertama ialah taat kepada pemimpin. Jangan cepat menarik kesimpulan, sudah pastilah ketaatan kepada pemimpin adalah batasnya. Ketaatan kita terhadap pemimpin perlulah perkara yang baik dan makruf. Bukan maknanya dalam kezaliman dan maksiat. Sekiranya pemimpin kita mengarahkan untuk berbuat maksiat dan kezaliman, wajib kita lawan dan tidak menunaikan taat kepadanya. Asasnya, kita perlu akur dengan perintah pemimpin kita. Sekiranya kita tidak suka akan dia tetapi dia mengarahkan perkara yang benar, maka wajiblah terhadap kita untuk melakukannya. Sebaliknya pula, jikalau dia mengarahkan perkara yang salah, maka wajiblah kita melawannya dan mengatasinya. Yang kedua ialah tanggungjawab. Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah bahawa setiap daripada kalian adalah pemimpin dan setiap daripada kalian akan dimintai bertanggungjawab dan kepimpinannya. Seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggungjawab dengan kepimpinannya ke atas mereka. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggungjawab ke atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin kepada rumah suaminya dan anaknya dan ia bertanggungjawab ke atas mereka. Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuanya dan ia bertanggungjawab ke atasnya. Maka setiap hari kalian adalah pemimpin yang bertanggungjawab ke atas kepimpinannya. Riwayat Abu Dawud. Meskipun kita mempunyai ketua yang berada di atas kita, kita tidak boleh menafikan bahawa kita juga mempunyai tanggungjawab terhadap urusan manusia di bawah kita. Itu merupakan fitrah kita sebagai seorang manusia. Yang ketiga ialah kita harus mengkritik dengan elok. Manusia itu ke pelbagai perangainya. Maka perspektif juga akan
datang dalam pelbagai bentuk. Kita mempunyai hak untuk melihat idea, mengkritik polisi dan sebagainya. Manusia tidak sempurna dan layak untuk diperbetulkan. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 125, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuknya. Berbincanglah dengan baik, mendahulukan emosi berbanding hujah dan idea menghasilkan sesuatu suasana yang tidak harmoni. Akhirnya, tidak akan tercapai matlamat kemaslahatannya hanya selepas marah semata-mata. Yang keempat dan terakhir sekali, kita harus mendoakan pemimpin kita. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahawa Al-Tufail bin Amru telah datang berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Daud telah binasa. Mereka mengingkarimu dan enggan mengikutimu. Maka doakanlah kebinasaan untuk mereka." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjawab, "Ya Allah, aku berikanlah hidayah buat kaum Daud dan datangkanlah kepada mereka hidayah." Fudail bin Iyad memberi pendapat terhadap hadis ini dengan berkata, "Andainya aku mempunyai doa yang mustajab, maka aku akan khususkan doa ini buat pemerintah. Hendaklah kita mendoakan pemimpin kita. Sekiranya dia baik, doakanlah rahmat baginya. Sekiranya tidak, doakanlah hidayah buatnya." Kesimpulan yang kita boleh ambil daripada tazkirah kita pada hari ini, kita perlu melibatkan diri ke dalam politik kerana kita merupakan seorang makhluk yang dilahirkan untuk melakukannya. Tanpa politik yang baik, maka tidak akan capai kemaslahatan umum manusia. Jadilah manusia yang sentiasa ingin menyumbang kepada kebaikan. Akhir kata daripada saya, sebagai seorang manusia, kita haruslah menjaga adab kita tidak kira dengan siapa sekalipun. Sesungguhnya, peradaban merupakan cerminan diri kita. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.